لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي ذكرنا بالقرآن والحمد لله الذي من علينا بسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقدوتنا محمدا ورسوله والحمد لله الذي من علينا بشهر الصيام شهر القيام شهر رمضان شهر المبارك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bila bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membawa kita sehingga sampai kita pada bulan Ramadan dan tidak ada berkatnya dari bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa yang dimunajatkan Rasul pada bulan Ramadan dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Tetapi hendaklah kita ketahui bahawa yang masuk sampai di sini. Jangan dilihat yang sampai sekadar fizikal, zahir kita, diri kita. Tetapi maksudnya bagi Rasulullah dalam doa wabadzirna Ramadan adalah agar jiwa kita sampai ke dalam bulan Ramadan. Ruh kita benar-benar merasai kemanisan halawatnya Ramadan. Jika benar-benar merasai bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga dalam akal kita, maksudnya kita benar-benar sampai berada di dalam bulan Ramadan. Seperti mana contoh seseorang untuk bersafir daripada satu tempat menuju satu tempat. Jika apabila tidak sampai ke tempat tersebut, tidak dikatakan dia telah sampai, melainkan benar-benar dirinya telah sampai ke kawasan tersebut. Contoh mudah daripada ini begitu destinasi apabila dirinya benar-benar telah sampai ke destinasi, maka dia telah sampai tarif. Itu. Cuma soalannya adalah yang sampai hanya sekadar diri itu. Tidak. Yang sampai adalah diri itu. Yang sampai juga adalah aku yang tidak berusaha atau menetapkan padanya. Yang mana itu barunya sedikit pada pergerakan yang itu semua adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia itu dikatakan dia merancang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi akidah mengajak kita bahawasanya perancangan Allah terlebih dahulu berbalik daripada perancangan kita. Maksudnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului perancangan kita. Jadi apa maksudnya doa Rasulullah kepada Allah yang sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan? Agar bila kita telah sampai ke bulan Ramadan, maka kita tidak akan mahu keluar daripadanya. Walaupun kita dah masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, bulan lagi. Tetapi jiwa kita terkesan dengan Ramadan. Sehingga kita berada dalam Syawal, tetapi jiwanya Ramadan. Kita dalam Syawal, tetapi ruhnya Ramadan. Kita tidak hanya bulan Zulqa'dah, bulan Hijjah, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, semua bulan Islam, tetapi dirinya kesan Ramadan di dalam bulan-bulan tersebut. Kesan. Seperti mana contoh seseorang yang bekerja selama sebulan hari yang pertama sampai hari yang 30 sebulan ke-6, dia buat satu perkara, satu pekerjaan yang sama, tentu memberi kesan sehingga
Bagi pekerjaan itu terasa ringan dan terbiasa. Bisa. Lalu begitu juga bila seseorang telah dapat kesan dalam Ramadan selama yang sebulan penuh, maka kesan itu pasti berwujud. Kesan. Seperti mana contoh kita yang sana, dan diberi ubat. Maka ubat selama sebulan, lepas sebulan kita lihat dia ubat ini beri kesan. Seseorang membina sesuatu, dibina selama sebulan sehingga ini melihat kenapa ia dibina. Ada kesannya. Siapa satu bina. Bahkan dalam kehidupan dunia, manusia sangat berdisiplin. Akhirnya, masuk ofis, beberapa keluar, beberapa buat kerja, misalkan profesional. Disiplin. Mengejar apa? Mengejar profesi yang mengejar dalam dunia naik pangkat dunia. Tetapi yang lebih berkesan adalah ibadah. Kerana ibadah berkaitan dengan ma'rifah. Ibadah berkaitan dengan ubudiyah. Ibadah berkaitan dengan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berkaitan dengannya muraqabah, musyahadah, muraqabah, mukallafah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti yang sebulan penuh Ramadan kita perlu periksa. Sehingga kesannya adalah di bawah di bulan-bulan yang baik. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi yang baik di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan 8 rakaat. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa maksudnya? Nabi memperbaiki yang baik yang pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan yang baik yang sama. Jumlah yang sama. Tetapi bagaimana dapat melakukan begitu? Sudah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, namun berdiri, namun merukuk, namun sujud. Walaupun dengan Tuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, sehingga bila dijumlahkan hampir 50 kedua kali pertama daripada orang begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini kesan Rasulullah yang banyak baca bukan dalam suara di dalam Ramadan. Memberi kesan di luar Ramadan. Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesan yang lain adalah siyam. Puasa. Kalau seseorang itu telah melazimi puasa Ramadan sebulan penuh, iman dan ihtisaban, itu mudah bagi untuk berpuasa sebelum Ramadan. Puasa pada hari Arafah, Tasu'a, 3 hari dalam sebulan, hari-hari putih, puasa Isnin, puasa Khamis, terasa ringan. Maka kerana sebulan penuh jahil itu maksud besar. Walaupun itu yang perlu kita ketahui, kesan yang paling besar adalah kesan seseorang yang telah mengalami iman wa ihtisaban. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi yang boleh kita fahami ini, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa imanan atas dasar keimanan, wa ihtisaban atas dasar pengharapan. Itu logo bahasa Arab. Kalimat iman dan juga ihtisaban atau ihtisaban adalah nakirah di suatu bahasa Arab. Nakirah itu maksudnya kembali kerana iman itu adalah maf'ul li ajli mawsuf dibaca di atas dan menjadi nakirah. Wahtisaban ma'tuf pada iman
begitu kembali dengan iman atau nakirah luas. Dan bila Rasulullah mengajar kita, barang siapa yang berpuasa Ramadan pada seperti iman, apa maksudnya di sini? Iman pada jiwanya, pada akalnya, pada rohnya, pada makrifat, sempurna imannya. Apa maksudnya iman di sini? Iman yang sempurna. Iman yang tidak bercampur-campur dengan kesalahan, kesyirikan, kekufuran. Itu iman yang sempurna. Iman yang disebut bersyarat juga kira itu iman adalah dikaitan dengan keikhlasan, tawajjuhnya, kesungguhannya di sudut puasanya, bahkan hati yang lain bersyukurnya. Man qama barang siapa itu ibadah pada iman yang bersyarat. Ini iman yang menunjukkan bahawa serius, sungguh-sungguh, bukan main-main. Itu maksud iman yang diberi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman di bidang istiqamah, tawajjuh. Maksudnya iman dan seperti mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih daripada 1000 bulan. Yang malam itu Allah menyebut dalam Quran dan malaikat warroh turun di para malaikat. Soalannya adalah umat kita melihat malaikat tidak, tetapi wajib beriman turun malaikat pada malam tersebut. Itu iman. Begitu juga maksudnya iman adalah tentang puasa. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang boleh puasa. Cuma soalannya adalah kita menembak Allah berbicara dengan kita tidak lagi wajib beriman. Allah berbicara dengan kita iman. Mengapa? Kerana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya anak-anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untuk apa? Allah berbicara dengan siapa? Kita. Sabda lain itu didengar oleh kita. Tetapi hadis itu hadis kursi. Itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah kita mendengar dengan kita akan wahyu tersebut ataupun daripada hadis tersebut? Tidak. Tapi beriman. Seperti mana kata Rasulullah SAW, bila datangnya Ramadan, waktu terbuka dah pintu-pintu syurga, tertutup dan seluruh pintu-pintu neraka. Adakah kita melihat pintu-pintu tersebut? Pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Jawapannya tidak. Lalu bagaimana? Iman. Ini maksudnya. Rasulullah SAW membawa kepada kita tentang ganjaran orang yang berpuasa. Ganjaran itu khair, kita tidak melihat, tetapi wajib beriman. Ini adalah dasar man qama wa shama Ramadan imanan. Contoh mudah, Rasulullah mengajar kita apabila kita membaca surah Al-Fatihah dalam salat, lalu Allah membagikan surah Al-Fatihah dua bahagian. Aku membagikan surah Al-Fatihah wasmain dua bahagian. Satu adalah untuk urusan lagi dan untuk hamba-hamba. Jika qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah tabaraka wa ta'ala hamidan abdi. Apabila hamba itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah membaca menjawabnya hamidan abdi. Hamba itu adalah memuji. Adakah kita benar tidak iman? Bila kita membaca Allahu Akbar dan Allah Subhanahu Wa Taala membaca kita menyebutnya sadaqah abdi ana akbar. Benar itu mengatakan aku maha. Benar itu. Dan bagaimana kita menyebut la ilaha illallah yang membalas itu sadaqah abdi la ilaha illa anta. Benar aku ucapan la ilaha illallah dari Tuhan dengan aku. Adakah kita mendengarnya? Tapi bingung kita tapi wajib beriman. Wajib beriman ini adalah maksud yang man qama wa shama
iman yang berada dalam jiwa itu. Kerana ada iman yang memberi kesan. Kerana itu bagi maksud iman itu yang halal atau iman kemanisannya. Contoh mudah, kita minum air tipu, satu tipu tak gula. Sehingga ditanya apa perbezaan? Tipu tanpa gula tak apa, dia itu yang ada gula. Terasa bedanya. Perbezaannya wujud, ya. Kamu boleh membezakan kewujudan dan perbezaan tersebut, ya. Kerana wujud dulu perbezaan baru boleh dibezakan. Ya. Lalu soalan yang dalam bulan Ramadan ini qiyam kamu, tilawah Al-Quran kamu, berzikrullah kamu, bertarawih kamu dapat merasai halaman manusia. Susah nak jawab. Sebab apa dia jawab? Sebab ditanya kembali bagaimana merasai halaman iman. Kemanisan iman dirasai bagaimana? Air yang manis boleh dirasai, iman yang manis boleh jelas. Tapi kalau dikatakan kemanisan iman itu apa? Lalu Rasulullah mengajar kita yang dimaksudkan kemanisan iman adalah bila dia beribadah, kesungguhan itu istiqamah, serius, fokus, tawajjuh. Hati ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia solat, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kata Rasulullah, "Ta'budallaha ka'annaka tarahu." Apabila kamu beribadah, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, kamu merasai. Sekiranya tidak, bagi kamu yang dia Allah sentiasa melihat kamu rasai. Bila kamu merasai, maka kamu akan merasai kamu tak berhutang pagi kamu yang melihat itu maha berkuasa. Yang melihat itu pemilik yang batil sama wajah Allah. Wajahku wajahnya dari Allah sama wajah Allah itu yang hati kita hadap padanya. Sehingga apabila kita benar-benar mengatakan Allah terasa sungguh kerdil yang hidup itu halawah dan pilihan. Itu halawah, itu kemanisan. Kerana itu adalah kita. Antum fuqara ila Allah, kamu semua fakir di sisi Allah. Walau bagaimana status di antara kita, Allah menyatakan kamu semua fakir. Itu status hakikat kita. Kamu fakir. Mimma ilmi daripada air yang hidup. Kita hidup di sisi Allah. Ini status kita. Ini status tidak lagi bukan sampai di dunia. Jadi bila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, status itu mesti menghadapnya. Sekiranya kita menghadapnya dengan rasa kita mampu, kita bersalah, kita berdosa, maka kita akan merasai kemanisan kita semua. Seperti mana contoh orang yang berdoa, dia akan terus berdoa kerana merasai kemanisan dalam orangnya. Kerana dia bukan berdoa kepada bulan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan dia. Kalau mana dia membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca dan terus membaca kerana apa? Kerana dia membuat sesuatu yang paling manis. Lafaz Allah Subhanahu wa taala adalah lafaz yang paling indah. Allah, ya Allah Subhanallah. Lafaz yang paling indah. Quran bila dibaca menjadi lafaz yang paling indah. Tidak ada yang dapat menyainginya. Dia merasai contoh ada lagu ini, lagu itu, lagu ini, dan semua ada perbezaan. Dan Yusuf itu mendengar lagu ini kerana apa? Dapat menjiwai. Lagu ini sangat-sangat menentukan bunyi hati, perasaannya. Itulah aku. Allah tak ada itu. Yang sepatutnya dalam hati kita yang menusukkan ilmu Quran selain itu. Jadi ini adalah madrasah Ramadan nak ubah
daripada adat kebiasaan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Biasa ke luar biasa. Biasanya apa? Tengok TV, tengok filem, tengok drama, musik itu, musik ini, dengar itu, dengar ini. Kebiasaan. Sukan itu, sukan ini, baik siapa baik mana, kebiasaan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tadbir kita pada Ramadan keluar hai hamba daripada kebiasaan kamu. Kerana kita mengharapkan aku tidak mahu itu. Aku mahukan kamu. Ya tapi aku mahukan kamu dengan cara aku, bukan cara kamu. Bukan dengan sukan kamu, musik-musik kamu, filem kamu, dengan dapat menampilkan diri kamu kepada aku. Tidak. Tapi dengan puasa kamu, kiamulai kamu, tilawat Al-Quran kamu, tawaduk kamu, tangisan kamu, aku mahu yang itu. Berarti itu yang menyelamatkan kamu. Itu yang menyebabkan aku cintai kamu. Itu yang menyebabkan ufiranahu ma'abat dalam bintang bi. Menyebabkan Allah ma'abatkan dosa-dosa yang terdahulu. Yang ini. Kita tidak pernah dengar orang yang membola sehingga mendapat ringan lalu kita ampunan akan dosa-dosa. Kalau tidak memilih penampilan Allah, atau tidak tempat pun dan pahala yang disebabkan tadi, dia tidak pernah menjadi. Ada kita dinampakkan menang 3-0 di syarahannya Brazil, wah, dapat pahala malam lagi kepada. Jadi oleh kerana itulah hari ini, kalau adanya hudur kesedaran, hati kita dibawa ke mana untuk siap. Hati itu bukan milik kita, hati itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada tampaknya. Kita hidup tidak boleh mengandungi kita mahu hidup sekian. Tidak. Modalnya kita kena hidup. Allah telah diberikan kehidupan sekian, kau hidup dalam sekian itu. Sebahagian manusia, dia mahu kata-katanya didengar sehingga dipuji. Kalau boleh, poin satu sini. Ya, ini yang diterima, ini yang disukai, ini yang dicintai, ini yang dipilih. Ini dia. Ini dia. Dalam dunia ini. Tapi adakah itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi dilihat kehidupan seseorang adalah apa yang Allah kehendaki yang menyebabkan Allah berredha, Allah kasih. Jadi bulan Ramadan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita adalah iman dan ihtisaban. Maksud iman adalah kesungguhan dalam keimanan kamu. Kamu perlu beriman. Kamu perlu beriman. Dengan iman yang sempurna, kamu sempurna yang puasa kamu. Oleh kerana itu, bila seseorang tidak sempurna iman, dia boleh puasa, tapi boleh saja dia tidak mahu solat. Mungkin dia berniaga masuk maghrib, dia sibuk kemas sana, kemas sini, akhirnya masuk ke isyak dan sembahyang maghrib. Sibuk sana, sibuk sini, jual sana, jual sini, zuhur dan solat asar tidak solat. Orang yang membeli pun sama tak sembahyang maghribnya, tapi boleh dia jual dah, betul berbuka. Kenapa ini dasar iman? Jadi bila seseorang itu untuk nanti dia terkesan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shama Ramadan imanan. Barang siapa yang berpuasa pada dasar keimanan dia beriman dia. Dan apabila kalau sekiranya sebelum ini dia tidak menutup aurat, dia menutup aurat. Sebelum ini tidak solat, dia bersolat kerana dasar iman tadi. Dasar iman tadi. Mendidik, mentarbiyah. Kerana kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kosong. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tidak ada makna dan erti. Bahkan makna wa baligna Allah pun sangat-sangat luas makna. Oleh kerana itulah bila seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan di dalam bulan Ramadan, dia merasai dirinya dalam Ramadan walaupun sampai ke malam 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, dia dalam Ramadan. Tidak meninggalkan qiyamul lailnya, tidak meninggalkan witirnya, tidak meninggalkan tilawat Al-Qurannya. Kerana ini kesan, ini halawah.
Bahkan bila meninggalkan terasa sungguh yang dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang antara kita solat witir, ia Ramadan, tapi akhirnya Ramadan dia tinggalkan witir. Jadi bagaimana dikatakan iman dan wahtisab? Kerana dasar iman dan wahtisab, bila dia mahu atas dasar iman dan pengharapan, dibawa juga di luar Ramadan dengan iman dan juga pengharapan tadi. Hadis Rasulullah ini tidak terbatal, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dibawa, mereka dibawa pada keseluruhan bulan. Dan oleh kerana itu apabila masuk di Syawal, masuk di bulan yang lain, jangan ditinggalkan berkiam mulai paling kurang 8 rakaat yang lazim kita buat juga pada malam Ramadan. Lalu yang kata Aisyah, di bulan Ramadan, Nabi istiqamah, sahabat istiqamah. Di dalam bulan Ramadan kita baca Quran. Di luar bulan Ramadan dan selesai Ramadan, berarti teruskan baca. Jangan tinggalkan, jangan ditunggu Ramadan yang akan datang. Kerana apa? Itu bukan besar iman dan pengharapan tersebut. Ulama kita ditanya apakah makna yang besar bagi iman dan wahtisaban? Jawabannya adalah orang yang memiliki iman dan juga ihtisaban yang sempurna adalah apa yang diamalkan pada bulan Ramadan dibawa di bulan Ramadan. Dibawa di luar bulan Ramadan. Sama. Cuma berbeza jamaah. Tak pergi berjemaah, dia boleh berjemaah, baca Quran berjemaah, terus berjemaah. Di luar bulan Ramadan, sedikit-sedikit Nabi dibawa. Berterusan. Itu iman dan wahtisab. Yang ini sebagai ulama nasyid, dia kata orang ini sebenarnya Allah bawa dia masuk Ramadan, dia tak pernah keluar bulan lain. Dia duduk sampai mati pada bulan Ramadan. Tapi kan dah masuk bulan Syawal, bulan-bulan yang lain, iya, tapi jiwanya berbicara dengan Ramadan. Kenapa katanya? Kerana adanya Quran. Kita membaca Quran yang kita baca pada bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW. Quran yang kita baca 30 juzuk itu daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Seperti mana contoh pada malam kita kepada turun malaikat. Pada malam kita keluar roh. Allah sebagai orang mengatakan malaikat Jibril, sebagai orang mengatakan malaikat Jibril, malaikat lain. Karena seluruh malaikat adalah malaikat Safara. Malaikat apa? Malaikat Safara. Malaikat inilah yang mana ketika Jibril turunkan Quran di pada Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia, malaikat ini menghafal Quran seluruhnya. Jadi pada malam Lailatul Qadar, malaikat ini, Safara ini turun dan dia datang kepada orang yang bercerita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bekerjanya salam jihad dan Allah. Kalimah salam ulama filham. Wahai Allah teruskan baca Quran. Bila kita baca Quran, kita bagi ilham. Wahai Allah ulang bacaan tadi ada yang salah. Dia bersama dengan kita. Itulah turunnya malaikat. Jadi malaikat inilah juga malaikat yang pernah turun bersama Jibril ketika mana turunnya Quran. Malaikat yang mempunyai pengalaman turun di Quran bersama Jibril yang turun ke Quran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Rasulullah sekiranya dia malaikat ini turun kepada kamu, wafirun lahum ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa dari kita. Ini apa? Ini sangat luar biasa. Dengan syarat kita bukan luar biasa. Jangan amat kebiasaan. Dengan nama demikian, kena luar biasa. Luar biasanya apa? Berjamaah pada malam-malam yang Ramadan, berqiyam dan bertarawih, bertadarus, berzikir Allah, berjamaah. Itu yang berlaku pada zaman yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berlaku pada zaman yang Umar, Utsman, Ali
dan juga para salafus saleh yang terdahulu. Dia amalkan terusan mengapa semoga Allah meridhoi Allah menghidupnya sehingga orang-orang itu berlaku mendapat dengan dambi diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, imanan. Yang kedua, ihtisaban. Wahtisaban, pengharapan. Dan pengharapan ini wahtisaban nakirah disuruh besar dan juga pengharapan yang sungguh-sungguh besar. Kita bukan buat kerja ibadah, tapi kita beribadah gitu-gitu. Pada dunia dia ada sesuatu gitu-gitu aja, masak gitu-gitu aja, ikut hati gitu-gitu aja. Tapi di sudut ibadah, wahtisaban bukan gitu-gitu. Untuk masuk gitu-gitu, cari kata murid yang paling ringkas. Kalau imannya yang paling pendek, cari mana masjid yang solatnya 15 minit, kalau boleh jatuh balik. Bahkan dia menulis positif dengan jalan. Solat tarawihnya 15 menit. Tidak malu Allah Subhanahu wa taala. Adakah kecilnya Ramadan itu untuk makan-makan? Kita lihat bagaimana di media sosial pada awal Ramadan share resepi itu masakan ini berjuta-juta untungnya pada bulan Ramadan bukan bulan itu share masak-masak makan-makan resepi-resepi. Ini bukan pesta dan makan-makan. Adakah dia tidak mengetahuinya hakikat Ramadan? Bahkan sampai pertengahan Ramadan dah pasang dan perayaan. Adakah dia tidak mau berpuasa sehingga mampu ke hari raya? Di pasal Ramadan pun yang ke-10, hari ke-10 pun dah pasang dan perayaan. Yang indah yang sekiranya dah pasang dan perayaan untuk hari raya. Kita ada pakai kereta, pakai tempatnya, tempat motor, pakai tempat motor. Lalu pada raya, pasang hari raya. Kalau sekiranya bulan Ramadan itu bukan raya. Lalu kalau dipasangnya, kita jangan demikian. Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Sebab berkaitan iman dan wahtisaban. Sekiranya iman kita, wahtisaban kita kuat, mantap. Bulan yang lain pun kuat dan mantap. Kita tidak akan makan terus semalam meninggalkan dapat rakaat dalam malamnya. Bulan yang lain. Bahkan ada semalam meninggalkan witir. Sedangkan bulan Ramadan tidak meninggalkannya. Malu nak tinggal baca Quran. Sedangkan bulan Ramadan dapat baca Quran. Terasa malu itu iman. Kerana kata Allah, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu iman. Rasa malu yang paling utama itu Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kata Nabi Muhammad yang malu dengan Allah, semua tidak akan maafkannya. Ini imannya. Wahtisaban, segala hal iman yang Allah sediakan untuk umat Rasulullah dengan puasanya dan qiyamul lailnya, harap untuk Allah Subhanahu wa taala memberinya. Agar bila Allah beri, kalau dia mati setelah Allah memberi, pasti dia akan selamat dunia dan akhirat. Seperti mana kata Rasulullah apabila dia berpuasa Ramadan penuh, kemudian dia mengeluarkan zakat fitrahnya, maka malamnya satu Syawal seperti mana orang Jawa menyebut itu ummahati. Dia macam baru keluar pada perut ibunya bersih. Lalu mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan fitrah, pasti dia jadi ahli syurga insyaAllah. Tapi syarat iman dan wahtisaban sempurna. Tetapi kalau sekiranya bulan Ramadan pun gitu-gitu, masih main-main, masih bercampur-campur, sekejap buat, sekejap tinggal, mahukan TV, mahukan radio, mahukan itu, mahukan filem. Lalu bagaimana dia dikatakan itu Ramadan? Ramadan itu maksudnya meninggalkan itu. Itulah puasa. Puasa bukan sekadar dengan makan dan minum, meninggalkan itu. Meninggalkan itu. Apa kita nak makan, apa kita nak masak. Moga-moga Allah SWT bagi kita makan. Allah tidak akan memberi kita kebodohan. Allah kasih dia makan minum untuk kita berbuat. Yang berusaha memikir demikian. Fikirkan apa? Fikirkan tentang puasa Ramadan. Diri kita bersihkan dia dengan puasa. Dengan ibadah. Kerana kemungkinan ini Ramadan yang terakhir. Orang bila digantung tidak tahu. Ini adalah hari terakhir.
besok dia akan terhidup. Agak-agak dia dibuat. Kalau dia iman, dia tidak tertidur. Mereka dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sampai dibawa tadi gantung pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duk jatuh kata la ilaha illallah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Rasulullah. Lalu itu kita juga. Kerana kita tidak tahu kematian sampai bila kepada kita dan kita mengalukan la ilaha illallah dan kematian kita juga. Maka tarbiyahnya puasa menjadi jangan main-main. Tapi kita telah berada di ujung yang Allah. Dan ini kita harapkan Allah terima. Walaupun ada cacat cedera, ada kekurangan, ada tidak istiqomahnya, campur-campurnya. Tapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita merahmati dan terima amanah kita itu dengan Bila kita berikan hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.